Itu Haji menjemput yang berbahagia Datuk Seri Tetapi Muhammad Al-Baqi untuk menyampaikan ceramah beliau. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya kasihi kedua-dua moderator, yang amat saya hormati, yang amat berhormat Datuk Seri Haji Sya'rani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Rizwan. Yang saya kasihi Presiden Perdim Dr. Boy Saidi bin Abdul Razak. Yang saya hormati Pengarah Kesihatan Negeri Perak Darul Rizwan. Begitu juga sahabat saya Datuk Seri Dr. Kamal Nasharuddin dan juga pimpinan-pimpinan utama, staf-staf barisan-barisan Perkim yang budiman, pakar-pakar dan semuanya yang saya tak sebut nama dan gelaran, tetapi tidak mengurangkan sedikit pun rasa penghormatan saya kepada saudara-saudara, saudari-saudari, datuk-datuk yang saya kasihi sekalian. Pada malam ni tajuk yang hendak dibincang adalah Fiqh Aulawiyah mengimbangi keutamaan dalam amalan perubatan sebagai pengamal perubatan Muslim. Saya mulakan dengan ta'rifan Fiqh Aulawiyah. Kalimah fiqh ini kita faham maknanya sebuah kefahaman, pengetahuan dan makrifah dengan sebetul-betulnya. Itulah makna fiqh. Sebab itu Imam Abu Hanifah bila ta'rif fiqh dengan satu ta'rif yang luar biasa, menyebut ma'rifatul syai', mengetahui sesuatu, ma lahu wa ma alaihi, apa yang terkait dengannya dan apa yang menjadi satu tanggungjawab beban. Lebih umum daripada ta'rif yang digunakan oleh ulama seperti mazhab Syafi'i, sudut mengetahui hukum hakam dan segala yang diistimbatkan daripada nas-nas. Sedangkan aulawiyah dengan makna keutamaan, justru kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fi Fiqhil Aulawiyah, makna fiqh aulawiyah ialah menetapkan sesuatu pada martabatnya, tidak mengkemudiankan apa yang perlu didahulukan atau mendahulukan apa yang sepatutnya berhak dikemudiankan, tidak mengecilkan perkara yang besar atau membesarkan perkara yang kecil. Itulah makna fiqh aulawiyah. Aulawiyah maknanya keutamaan. Kita ada dua, nak bina stadium atau nak bina hospital. Kita tak boleh kata wajib bina hospital dulu, tapi kita juga tak boleh kata kena bina stadium dulu. Maka kita tengok masyarakat ramai sihat belaka, sebab dia jaga betul-betul macam Jepun molek ada kemak, dan dia perlu kepada tempat. Masa tu boleh jadi stadium dulu. Tetapi masyarakat banyak sakit, letih banyak, susah banyak, maka hospital pada masa itu adalah lebih diutamakan. Itu makna fiqh aulawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Ayat ini adalah berkenaan dengan kisah bila mana sahabat Nabi tersilap membunuh, disangkakan bulan itu sudah habis bulan Muharram.
Sebab bulan Muharram bulan haram. Bulan haram ni dia ada 4 bulan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Bulan ni maknanya tak boleh perang. Tapi tiba-tiba pada masa tu dia tersilap. Dia ingat bulan tu 29 sahaja, masuk satu bulan lain dah. Tapi masih lagi. Bila ini berlaku menjadi bola tanggung kepada orang-orang kafir Quraisy. Kata Muhammad dan pasukannya tidak menghormati, menceroboh bulan yang diharamkan seumpamanya. Bila ini berlaku, maka Allah turun ayat ini. Allah nyatakan, apakah dengan sebab kamu suka beri minum air kepada jemaah haji, wahai orang Mekah kafir musyrikin masa itu, dan mengimarahkan Masjidil Haram, kamu rasa itu baik? Adakah sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat? Jawabnya tidak sama. Maka di situ daripada nas ini jelas menunjukkan bahawa aulawiyah di situ adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah kita faham. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, Nabi menyebut al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, wa fi riwayatin al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Paling rendah buang sampah daripada jalan yang menyakitkan orang lain. Dan sifat malu itu sebahagian daripada iman. Artinya tertib ketinggian itu ada. Hak mana nombor 1, hak mana nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ayyul a'mal afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Nabi menjawab dengan pelbagai jawapan. Ada kata Nabi kata iman billah, iman dengan Allah. Kemudian ditanya, jawabnya salat pada waktunya. Kemudian ditanya apa lagi? Ada sebut haji, ada sebut jihad, ada sebut. Jadi bila sebut macam ini afdaliyat atau keutamaan, yang mana diutamakan hendaklah diutamakan, yang kemudian hendaklah dikemudiankan. Itulah makna fiqh aulawiyat. Kembali kepada kefahaman yang kita sudah tahu tentang hal berkenaan dengan mengimbangi keutamaan dalam amalan perubatan sebagai pengamal perubatan muslim. Oleh kerana kita ni ditugaskan sebagai pengamal perubatan, bagaimana kita nak menentukan fiqh aulawiyat dalam pelaksanaan kehidupan kita terkait dengan kerja yang kita diamanahkan. Di sini kami kemukakan beberapa contoh untuk lebih kefahaman. Pertama, hendaklah mengutamakan yang wajib daripada yang sunat. Mana-mana bertembung antara wajib dengan sunat, maka kena buat yang wajib. Kita nak masuk Dewan Pembedahan pukul 8 pagi dan kita mula operasi pada pukul 8.05. Jadi kena buat sedia. Dan kes itu urgent, besar, major operation. Pada masa itu kita nak sembahyang sunat duha. Adakah perlu sampai 8 rakaat, 12 rakaat, doa pula, zikir pula panjang? Boleh tidak? Pada masa itu kerana nyawa manusia ketika itu, nak tolong orang, yang itu diutamakan. Mengutamakan maslahah ammah daripada maslahah khasah. Apa-apa yang terkait dengan maslahah ammah itulah yang diutamakan. Contohnya, kita menghadapi COVID-19. Apa yang berlaku, ia mengajar kepada kita. Ini bukan kita cakap Malaysia, kita cakap dunia antarabangsa. Seolah-olah gerakan ekonomi dunia terhenti, bursa terhenti, kapal terbang terhenti, semua terhenti.
dunia seolah-olah kaku, dirumahkan masing-masing, tak boleh keluar. Ini kerana masalah, bukan maknanya kita nak bebaskan manusia dalam keadaan merisikokan untuk berlaku wabak dan jangkitan. Teori yang dikemukakan oleh Ibn Sina adalah jawapan yang terbaik yang disebut sebagai Al-Hajarus Sihi ataupun konsep kuarantin yang diterima pakai oleh kebanyakan sistem perubatan, dan ini yang dinaskan dalam hadis yang sahih yang disebut oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kisah bagaimana Sayyidina Umar bila dia pergi ke negeri Syam. Ketika itu di satu kawasan bernama Amwas ataupun Amawas, sekitar tahun 15 Hijrah ataupun 18 Hijrah. Ketika itu berlaku wabak taun. Sayyidina Umar bila tahu macam itu, dengan kebijaksanaan yang ada padanya, dia tak nak masuk kawasan tersebut. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah yang terkenal sebagai Amin hadhihi ummah berkata kepada Sayyidina Umar, "Atafirru min qada'illah?" Mu takut kepada qada' Allah? Jawab Sayyidina Umar, "Afirru min qada'illah ila qadari." Aku lari daripada qada' Allah kepada qadar. Konsep usaha, ikhtiar, dan dalam bahasa kita tak cari penyakit, tak cari nahas, sebagaimana yang disebut wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, telah dipraktiskan oleh Sayyidina Umar. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf yang menyaksikan peristiwa tersebut berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku sendiri dengar Rasulullah SAW bersabda, bila mana kamu dengar di ardi satu kawasan itu wabak taun berlaku, pada tadkhuluha, jangan kamu masuk, dan orang yang ada dalam kawasan tersebut jangan keluar." Maka Sayyidina Umar syukur kepada Allah, tindakannya itu berbetulan dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana maslahah amat untuk nak jaga keadaan seperti itu. Mengutamakan kualiti daripada kuantiti. Kebanyakan kita lebih kepada kuantiti, tapi sebenarnya membaca sejarah Nabi, maka kualiti itu diutamakan. Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang masyhur, "Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila amalan ayyukinah." Allah sesungguhnya suka kepada seorang hamba bila dia buat sesuatu, dia benar-benar itqan. Apa makna itqan? Maknanya benar-benar mencermati, kata orang benar-benar tinggi nilai. Jadi kualiti ini perlu. Kita ada pakar, kita ada pakar, kita ada yang benar-benar spesialis pakar. Semua bidang macam tu, bukan sekadar perubatan, semua akan ada kepakaran. Dan kita tengok dalam Islam, yang ini yang ditunjuk. Dan kita tengok dari sepanjang zaman, para ulama dalam pelbagai bidang-bidang, mereka ini pakar. Tuan-tuan boleh rujuk, dan banyak kisah-kisah bagaimana mereka cipta yang akhirnya kaedah-kaedah yang digunakan diterima pakai sampai kepada mutaakhir ini. Begitu juga kita tengok mengutamakan kefahaman daripada semata-mata menghafaz. Sebab itu seorang ulama berkata, "Ahlul kalam utu uluma wa ma utu fuhuma." Ahli kalam kadang-kadang diberi ilmu sebab dia hafaz, sebab dia mungkin baca banyak dalam internet, dalam Google, boleh tahu maklumat. Tetapi dia tidak diberi kefahaman. Sebab faham sesuatu yang lain, dia dikehendaki dengan kefahaman. Nabi ajar kepada kita fiqh dengan kefahaman. Bila faham dia lain. Kehendak-kehendak kefahaman ini berdasarkan dalil-dalil yang dipahami maksud sebenar akan merungkaikan pelbagai apa-apa kemusykilan dari ini. Sebab itu satu kaedah yang digunakan oleh para ulama. Saya menghadiri satu muktamar baru-baru 2 hari 3 hari lepas di Abu Dhabi, fatwa sedunia, di bawah Majlis Fatwa Abu Dhabi Emirat Arab Saudi.
Salah seorang yang bernama Dr. Abduaini menyampaikan ucapan wakil kepada Syekhul Azhar, menyebut yang kita bimbang fuqaha bila fiqh wa du'atun bila dakwah. Adanya ahli-ahli yang dianggap sebagai faqih fiqh tapi tidak ada kefakihan. Adanya ahli-ahli dakwah tetapi dia tidak mengetahui tentang seluk-beluk dakwah tersebut. Macam mana? Sebagai contohlah, bila ahli fiqh ni kadang-kadang dia macam doktor, tuan-tuan. Doktor ni dia tahu nak sukat berapa banyak ubat, apa yang utama, ada yang kedua, ada yang keadaan yang begitu. Dia tak boleh bagi sembarangan. Dia ada dia punya peraturan dia, disiplin dia, tata etika dia yang telah ditetapkan. Jadi dia akan buat sebagaimana begitu. Walaupun kadang-kadang rasaannya biar, tapi dia akan ikut. Dia akan faham betul-betul. Jadi bila kita sebut fiqh ni, begitu juga. Saya contoh satu soalan sama. Bila satu soalan sama tu, macam mana cara nak jawab? Jawapannya kadang-kadang dalam bentuk mendamaikan, dan bukan dalam bentuk memecahkan, menyusahkan, menghukumkan semata-mata. Saya ambil dua contoh, satu contoh klasik, satu contoh moden. Contoh klasik sebagai contoh, seorang wanita datang bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Bila datang, dia beritahu, ya Amirul Mukminin, saya nak cerai dengan lelaki saya. Perempuan nak minta cerai dengan lelaki dia main pasang, ataupun mungkin khuluk dalam bahasa kan. Kalau lelaki tu talak lah, cerai. Jadi perempuan ada hak. Sayyidina Umar seorang khalifah yang adil. Dia tak hukum. Dia panggil lelaki tersebut, suami. Bila panggil, masuk saja majlis, semua orang tekuk hidung, tutup hidung. Baunya hapak, rambutnya panjang bergesangan, misai, janggut, gigi tak digosok. Kemudian kita kata dengan bulu ketiaknya, baju macam tak mandi berapa bulan, gini-gini, teruk kukunya. Sayyidina Umar seorang yang bijak. Kalau kita jadi Sayyidina Umar, kita jawab, wahai puan, memang layaklah mencerai ini, so cerai. Selesai masalah. Sayyidina Umar panggil beberapa orang sahabatnya, bawa orang lelaki ini pergi ke bilik mandi, disabung, pergi mandi, macam budak bayi baru lahir mandi. Selesai mandi, gunting rambut, sugikan dia, rapihkan dia punya misai, janggut dia dan akan bentuk, cukur bulu ketiak dia, buka baju dia, salin satu persalinan baju yang baru, masuk dalam majlis. Wanita itu berkata, ya Habibi, ya Habibi, agak awak balik. Dia mendamaikan. Tengok, ni contoh. Begitu juga kalau kita tengok contoh moden. Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, mufakkir Islam yang terkenal daripada Mesir, meninggal 1997 tahun. Dia ni ditanya satu soalan yang biasalah mana-mana orang mengaji agama selalu cakap. Hukum orang tinggal semayang. Dalam fuqaha ada dua je hukum tinggal semayang fardu. Pertama, kafir. Dalam mazhab Syafi'i, Ibn Katsir meriwayatkan dengan dua riwayat. Pertama, kafir. Kedua, yang masyhur adalah fasik, dosa besar. Dan mazhab Hambali punya kafir. Masing-masing berhujah. Jadi bila orang tanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, apa hukum orang tinggal semayang? Syekh Muhammad Al-Ghazali bukan tak boleh nak menghukumkan salah satu daripada kedua-duanya, tapi dia mengambil hukum dakwah. Lalu dia berkata, hukumnya kamu pergi dekat orang tu, kamu hengat tangan dia, kamu sama-sama dengan dia berwudu, kamu masuk masjid, kamu jadi imam, dia jadi makmum. Selesai masalah. Tengok, maknanya disitulah saya katakan bahawa kefahaman
spesifik itu luar biasa. Baik, mengutamakan maqasid daripada yang zahir. Dia ada maqasid yang kita kena tengok. Antaranya kalau kita tengok maqasid kita ni, dia ada 5. Dia panggil ad-daruriyatul khams. Apa dia? Hifzul din, sama juga hifzul nafs, hifzul aql, hifzul nasl, hifzul mal. Nak jaga harta, nak jaga agama, nak jaga jiwa, nak jaga akal, nak jaga maruah ataupun keturunan. Tapi hak mana hak utama? Hak utama jaga agama. Tapi kalau bertembung antara jaga agama dengan jaga manusia, hak mana kena dulu? Kata ulama kena dulu hak jaga manusia, kerana jaga manusia, yang jaga agama tu manusia. Contoh, masa Covid, kita tak pergi sembahyang di masjid. Tapi bukan makna kita tak boleh sembahyang di rumah. Sebab nak jaga jiwa. Sebab jiwa inilah yang akan menjaga agama. Jadi, konsep-konsep seperti ini perlu difahami dengan lebih mendalam. Akhirnya kita akan dapat jelas. Saya contoh, hukum syarak mungkin berjalan mengikut hukumnya, tetapi di sana ada kaedah darurat. Darurat tubihul mahzurat. Ada zaman Syekhul Azhar yang cukup hebat. Dia dianggap sebagai mujaddid Azhar yang kedua. Dia yang membarukan Azhar daripada sistem lama kepada sistem baru. Namanya Syekh Muhammad Mustafa Al-Maghari. Syekh Tafsir Al-Maghari ada terjemah tu adik dia, Syekh Ahmad. Dia ni Syekh Muhammad adik lagi. Dan dia ni pemberani. Dan dia ni orang yang hebat. Lahir sekitar 1880-an lebih. Ataupun 90-an lebih. Dan dia jadi Syekhul Azhar dalam usia yang amat muda. 1930-an. Kemudian dia dijatuhkan. Kemudian selepas depresi Zawahir, akhirnya dia naik. Dia cukup hebat. Dia punya pemikiran munfatih. Munfatih ni mata buka. Jadi dia ada lejnah ulama-ulama Azhar ni ramai. Tapi ramai yang masih lagi style lama lah. Tak boleh nak ada perubahan. Contohnya dia nak buat Azhar ni yang ada medik. Ada belajar hisab. Ada belajar matematik, ada belajar ni. Tak setuju Azhar ni kena salah dengan ni. Tapi apa yang berlaku sekarang, pandangan dia itulah yang telah diamalkan di Azhar dan dipuji sampai sekarang. Dia terbuka, ada seorang yang kuat menentang dia sebab punya pandangan. Tapi dia tetap hormat, dia kasih. Seorang syekh ni, bini dia tu dijaga betul. Tak ada tengok, tak boleh. Satu hari bini dia tu sakit nak bersalin, bawa ke hospital. Kemudian bini dia tu terpaksa dirawat oleh doktor yang bukan yang lelaki. Oh, dia sudah bersalin, dia pun kata ke bini dia, kamu jangan. Terkejut Syekh Maghari, Allah kamu sampai hati. Tapi bila mana Syekh Maghari ni jadi Syekhul Azhar kali kedua, Syekh dia ambil semua, beri jawatan yang munasabah kepada sahabat-sahabat dia yang telah kena pecah ni. Dia ambil semua, tak masalah. Akhirnya kawannya pun mengakulah dia. Kemudian lepas 3-4 tahun barulah rujuk semua dia. Sebab apa? Tak berapa nak nampak. Kawan ni nampak lama dah. Dia sampai 3-4 tahun baru nampak. Kesian. Jadi sebab itu saya katakan ada masa dalam keadaan darurat. Saya darurat macam mana? Apa yang berlaku di Gaza sekarang. Itu darurat. Kalau kita nak kira dalam beberapa hal, kadang-kadang Islam meraihkan dalam situasi tertentu berdasarkan beberapa kaedah haraj, masyarakat tajlil taisir dan lain-lain lagi. Kemudian seterusnya, kita sebagai seorang doktor hendaklah seboleh-bolehnya memahami bagaimana keadaan yang seseorang itu menggunakan beberapa kaedah pertimbangan dalam apa pun. Contohnya orang nak meninggal dah.
pada saya ketika itu dengan pengalaman yang ada pada kita, lebih aula kita mengajar mengucap kepada orang Islam daripada kita duduk sibuk nak melakukan pembedahan lain. Ini kata orang, yalah ajar dan mau tangan Tuhan, tapi itulah yang sepatutnya kita tengok sebaik-baik. Yang sebenarnya saya nak bagi ni buku ni, kertas ni sebagai ni, dan saya nak buat sedikit kesimpulan kerana masa kita dah, saya ambil lebih dari 3 minit dah untuk akhirnya. Saya tetap percaya khidmat sebagai doktor kita ni, saya cakap sebagai orang Islam, kita mesti ada hubungan dengan Tuhan kita. Apa-apa pun kita usaha, kita ikhtiar, kita merawat. Tapi satu kalimah yang tidak diberi kepada doktor, tidak diberi kepada Datuk Hu, tidak diberi kepada siapa-siapa, namanya sembuh. Sembuh dia tak bagi pada doktor. Kita pergi ke farmasi nak beli sembuh 3 kilo, tak boleh. Tapi nak beli obat, dia boleh tunjuk 15 jenis. Obat ni mahal, obat ni daripada Germany, obat ni daripada ni, boleh. Sembuh tak? Sebab itu Cik Pandai kata, anda boleh beli jam mahal. Baru ni saya ada satu jam Rolex, saya jual. Gitu. Anda boleh beli jam mahal, tapi anda tidak boleh beli waktu. Masa anda boleh beli, jam mahal beli. Anda boleh beli tilam yang empuk. Tilam yang empuk anda boleh beli, tapi anda tidak boleh beli tidur. Orang instrumennya ada, tak boleh tidur. Pusing sana, pusing sini, tak boleh tidur. Kita ni dalam majlis ni pun boleh tidur. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Anda boleh beli ubat yang mahal, tapi anda tak boleh beli sembuh. Anda boleh beli. Allah mengajar kita, wa iza maridtu fa huwa yashfini. Dan apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah, yakni Allah lah yang menyembuh. Nabi bila tengok orang sakit membaca doa, Allahumma anta syafi la shifa'a illa shifa'u, shifa' la yughadiru saqama. Allah, engkau lah yang penyembuh, tak ada yang sembuh kecuali engkau, maka Allah dah boleh sembuh segala-galanya. Sekala itulah tazkirah ringkas saya dengan tajuk Fiqh Aulawiyah, mengimbangi keutamaan dalam amalan perubatan sebagai pengamal perubatan Muslim. Mohon maaf bahasa dan ketepatan untuk menghuraikan tajuk ini tak dapat disempurnakan dengan lebih baik. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucap terima kasih. Jazakallahu khairan.